Kata Sufyan bin Uyainah, apabila seseorang menjadikan kepala pekerjaan iaitu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang sabar tadi kepala, jadi ikutan, ketua kepada orang. Kata Sufyan bin Uyainah menyatakan sabar ini adalah kepala pekerjaan. Sabar adalah kepala pekerjaan. Kerja apa pun dah sabar belaka. Kita bicara ni hak berkaitan dengan kerja agama, kerja dunia pun semuanya kena sabar. Memang kena sabar belaka dah. Nak buat kerja jahat pun kena sabar juga. Dah, kalau tak sabar, tak jadi. Contohlah orang yang nak mencuri, kena sabar. Kena sabar. Ada ni. Kena dah lah satu perengkak kena sabar. Kalau tak sabar lagi dulu dah, sabar. Kena. Sabar sungguh orang-orang yang buat kerja tak betul. Sabar. Orang hok terbabit dengan dadah contohnya, sabar mereka. Sabar ni boleh tidur dalam kebun kelapa sawit. Kita boleh tak tidur dalam kebun kelapa sawit? Nyamuk banyak sabar. Sebab apa? Nak buat kerja tak molek ni kan, sabar lah. Lepas tu curi buah kelapa sawit, kena sabar lah. Sebab apa? Sebab nak supaya tak ditangkap oleh polis. Tidur di rumah, polis mari kepung. Tidur kebun sawit, polis mari kepung. Sabar dah. Sabar lah. Tidak nak tidur macam mana dalam kebun sawit, nyamuk ramai. Tapi nyamuk mungkin tak gigit dia tau. Sebab darah dia mungkin pelik tau. Kalau nyamuk gigit, mati nyamuk berapa kali tau. Kan orang-orang ni kan kadang-kadang ada penyakit tau. Dah lah macam ni duduk kebun kelapa sawit. Tekung dia, sabar. Sabar lah. Nak kerja apa-apa kena sabar. Mana sabar ni kepala pekerjaan. Buat kerja apa? Kena sabar. Tak sabar tak ada kerja. Tak boleh gitu tak. Boleh tidur gitu. Pagi-pagi keluar cari makanan. Kata sabar sungguhlah mereka. Zuhud ke apa panggil? Dah tidur dalam kebun kelapa sawit. Sabar lah tu. Sabar nak buat kerja dia. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, seseorang yang menjadikan sabar kepada pekerjaan ni sabar, Allah Ta'ala akan menjadikan orang yang menjadikan sabar ini kepala orang, ketua orang. Apa-apa pekerjaan dia letak depan sabar, maka hidup depan lah pula. Apa-apa pekerjaan dia ni letak sabar tu di hadapan sebagai kepala pekerjaan, maka Allah Ta'ala pun jadikan mereka sebagai kepala orang, ketua orang. Kan nak lantik ketua ni kan, dia lantik ketua hok tenang tu. Kita lantik ketua hok bola, pada bola. Hok bola ke hok cepat melenting ke cepat, tu dari ketua gitu. Habis rosak anak buah. Dia akan latih ketua di kalangan orang yang sabar, yang tenang. Bila dia sabar tenang ni, apa-apa tindakan dia, tindakan yang mana apa? Yang betul lah. Orang sabar ni, ini dibuat dengan sabar, keputusan tindakan yang diambil bola betul. Orang yang tidak sabar dengan marahnya, ni apa tindakan yang diambil tak akan jadi molek. Jadi orang akan lantik nak jadi ketua ni orang yang sabar, yang mana bila sabar apa-apa perkara dia tertib, terni, molek-molek, atau orang sabar. Jadi Allah Ta'ala akan jadikan ketua orang. Yelah zahirnya manusia yang memilih, zahir manusia yang memilih. Tapi kenapa manusia memilih? Kerana manusia ni tengok seseorang ni, ini semua datang daripada Allah. Allah yang menjadikan orang sabar tadi menjadi ketua, menjadi ikutan orang. Dan firman-Nya, ni
menceritakan berkaitan dengan beberapa kelebihan kepada orang yang sabar. Ini menjadi dalil orang yang sabar ini akan mendapat pahala yang banyak, pahala yang besar. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Hanya disempurnakan akan sekalian sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira, tak ada hisab. Kan amalan-amalan ni kan ada kira-kira kan. Berjemaah ada kira-kira, pahala 27. Hal ni pahala ada kira-kira, ganda 10, ganda 70, ganda 100, ganda 700. Adapun sabar ni Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala dengan ketiadaan dikira-kira. So pahala yang dikurniakan kepada orang yang sabar. Ini beberapa kelebihan yang telah nyatakan di dalam Al-Quran, dihimpunkan kepada orang yang sabar, tidak dihimpunkan kepada selain dia sabar. Dapat keampunan daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah, dapat kerahmatan daripada Allah, dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikutan, Allah akan jadikan sebagai ketua. Kemudian pahala yang dikurniakan Allah bagi orang sabar, pahala yang tiada dikira-kira. Ada beberapa kelebihan yang dikurniakan kepada orang yang sabar. Sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala, telah menyebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Lebih daripada 70 tempat Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim. Dan diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa di dalam Al-Quran ada 94 tempat Al-Quran menyebutkan berkaitan dengan sabar. Orang kita ni kata lebih daripada 70 tempat. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Ta'ala menyebut akan sabar di dalam ayat Al-Quranul Karim ada 94 tempat. Apabila Allah Ta'ala banyak menyebut berkaitan dengan sabar, menunjukkan tingginya kedudukan sabar. Bila dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menyebut berkaitan dengan sabar, menunjukkan bahawa tingginya kedudukan sabar. 94 tempat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Ta'ala datangkan sebut berkaitan dengan berkaitan dengan sabar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khairun. Fi sabri ala ma takrahu khair. Artinya ada pada sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Ada pada sabar atas barang yang kau benci itu kebajikan. Banyak perkara yang kita benci diuji oleh Allah kepada kita, sabar. Ada kebajikan, kebaikan daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang diuji kepada kita ni, ada yang perkara yang kita suka, ada perkara yang kita benci. Ada perkara yang kita suka, kita syukur. Perkara yang kita benci, perkara yang pahit, kita sabar. Sebab baik, buruk, manis, pahit, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Baik jahat daripada Allah, hulwihi wa murrih. Manis pahit daripada Allah. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manis, yang kita suka, daripada Allah, syukur. Yang pahit, yang kita benci, daripada Allah, sabar. Sabar atas kita benci itu kebajikan, kebaikan pada kita. Ada ni. Yang mana terkadang kita ni apabila diuji dengan yang kita benci, yang kita tak suka. Banyak perkara yang kita benci, kita tak sukanya. Banyak perkara dalam kita belajar, dalam kita beramal, dalam perkara dunia, banyak perkara. Ni kadang-kadang kita tak sabar. Sabar, Nabi kata kebaikan. Kita belajar contohnya, hak suka, sukalah. Hak tak suka, tak suka juga. Belajar ni tak sukalah kadang-kadang. Sakit, nak faham. Faham pula, tak suka juga. Kena atas kita. Hak banyaknya, kita yang buat salah. Tu. Kalau belajar, semuanya kita ni molek-molek belaka, kan sedap tu, kan? Satu perkara, ni kita buat belaka dah. Satu perkara, hak Tuhan larang, ni kita tinggal dulu lagi dah. Kan sedap duduk-duduk tu. Ni banyak perkara lah yang kita tak suka uji. Sebab apa? Sebab hak baik banyak kita tak buat. Hak salah pula bukan kita buat. Hak salah tu hak kita suka selama ni. Allah nak tinggal perkara tu. Nak tinggal mengupak. Mengupak tu bukan yang disukai oleh nafsu. Tinggal mengupak, tak sudah cerita cakap orang. Sedap gitu. Kalau orang biasa dah. Tapi sabar, itu kebaikan. Berkata itu kebaikan kepada kita. Dunia pun dapat kebaikan, akhirah pun dapat kebaikan kalau kita sabar atas perkara kita benci. Sabar, reda. Allah kurniakan perkara yang kita suka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak supaya tak ada benda kita benci. Itu jikalau kita buat bekal banyak, lepas dia mati, kita akan dapat semua yang kita sukai. Tak ada dah yang dibenci. Bermula pada lepas daripada mati, bekal banyak, raudhatun minal jannah, dikebut dalam alam barzah. Tak ada dah. Semuanya yang disukai semata-mata. Dalam kehidupan kita memang banyak perkara yang kita benci, yang kita tak suka, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian ni diri kita sendiri, nafsu. Ujian ni datang daripada dunia. Ujian ni datang daripada manusia. Dunia, manusia menimpakan kita banyak perkara yang kita benci. Dalam kehidupan dunia banyak perkara yang menyakiti hati kita. Manusia banyak yang menyakiti hati kita. Semua tu perkara yang kita benci belaka. Sabar. Ujian dalam kehidupan yang sementara, kehidupan atas dunia, ujian daripada Allah. Allah nak angkat darajat, nak angkat pangkat. Sabar saja, Allah akan ampuni dosa. Allah akan beri pahala yang banyak. Dan bersabda Nabi Isa alaihi salam, bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, akan barang yang kamu kehendak,
Melainkan nak dapat barang yang kamu kasih ni, barang yang kamu kehendak ni, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Dalam kita nak dapat barang terkasih ni, kena sabar. Nak capai situ, banyak perkara kita benci dalam perjalanan, sabar. Ini umum ni, perkara agama ke, perkara dunia ke, kejayaan dunia pun samalah. Cuba tanya orang yang berjaya dunia sekarang, dia dapat kejayaan dunia sekarang tu senang lenang? Dah, dia menempuhi bagai-bagai perkara dibenci. Bagai-bagai dibenci. Orang berjaya dunia tu, ternampak dia berjaya hebat dia nya. Cuba tanya dia, nak sampai tangga tu senang lenang? Dia akan menempuhi bagai-bagai perkara dia benci. Macam mana dia boleh sampai ke tangga tu? Dia sabar. Dia sabar. Itu ketika kejayaan atas dunia. Yang mana dunia ni, dia dengan nafsu ni tidak bertentangan. Dunia ni dengan orang ramai dia tidak bertentangan. Dunia dengan nafsu sendiri tidak bertentangan. Sebab nafsu manusia ni memang nak kejayaan dunia. Dunia ni pula tidak bertentangan dengan manusia. Sebab manusia suka kepada kejayaan dunia. Tapi walaupun begitu, bagai-bagai perkara rintangan sebelum dicapai tangga kejayaan. Dunia itu dunia yang tidak bertentangan nafsu dan tidak bertentangan dengan manusia umum. Macam mana kita nak berjaya akhirah? Sebab akhirah ni dengan nafsu dia bertentangan. Akhirah ni dengan dunia bertentangan. Akhirah ni dengan manusia umumnya pun bertentangan. Nak berjaya akhirah lagi kena sabar. Nafsu kita sendiri lah mula-mulanya. Nak berjaya akhirah kena belajar molek. Belajar ni suka sangat ke? Banyak benda lah yang dibenci ketika belajar. Sabar. Nak belajar tu sendiri, nafsu kita, kiri kanan kita dalam nak belajar ni, bagai-bagai perkara yang kita benci. Sabar. Tu belajar. Lebih nak kena sabar lagi dalam beramal. Sebab beramal lebih sukar daripada belajar. Dan beramal dengan ilmu tu sabar. Sabar dalam beramal. Ada ni. Belajar kena sabar. Sebab apa? Sebab kita nak dapat kejayaan akhirah, dia kena belajar molek. Tapi dalam belajar, tadilah perkara yang payah kita nak faham. Bicara berakidah, payah nak faham. Pening, stres, tertekan. Sebab apa? Payah nak faham satu. Yang kedua pula, faham-faham, kena-kena. Hak pegangan salah tu lah, pegangan selama ni. Sabarlah. Itu ujian daripada Allah. Bertaubat dengan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat perkara kita kasih di dunia pun kena sabar. Walaupun dunia tu dengan nafsu selari, dengan manusia selari, sama telah kita nak dapat apa yang kita kasih, balasan baik daripada hari akhirah. Yang nafsu kita tak suka akhirah ni, yang manusia umum pun tidak kejar akhirah. Dunia pun berlawanan dengan akhirah. Lagilah kita kena sabar. Kalau betul-betul kita nak capai, nak dapat perkara yang kita kasih, iaitu hari akhirah. Barang kita kasih ni dunia, barang kita kasih akhirah. Tak akan dapat, tak akan capai, kata Nabi Isa AS, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Ada ni. Lepas capai kejayaan akhirah, maka tak ada dah. Lepas dah mati tak ada sabar dah. Yang adanya syukur. Masuk syurga tidak ada sabar dah. Sabar tidak ada, zuhud tidak ada. Yang adanya syukur.
Alhamdulillah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tu syukur dia. Dapat kejayaan akhirah tak ada dah. Tak ada sabar-sabar dah. Tak ada dah. Sabar tak ada, zuhud tak ada. Yang adanya syukur saja. Kita dapat kejayaan dunia pun tak akan manis sentiasa atas dunia ni. Banyak ujian laginya. Berjaya dunia, tinggi dunia, kehidupan macam mana? Oh, kadang-kadang kehidupan orang berjaya ni kok lagilah pening, lagilah sekabut, lagilah sibuk. Tak ada masa lapang pun. Suka gitu. Suka dengan kejayaan, tapi dengan kehidupan suka gitu. Itu kejayaan dunia yang sementara, yang bukan kejayaan yang sebenar. Nak dapat perkara yang terkasih sungguh-sungguh, kejayaan akhirah. Tapi kena sabar. Dapat je kejayaan akhirah, maka tak ada dah, terselesai dah. Dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ceritanya tak dapat akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Itu utama sekali barang yang kita kasih untuk hari akhirah. Belajar kena sabar molek, wa amal kena sabar molek. Terutama wa amal, bahawa amal lebih sukar daripada belajar. Tapi kalau belajar pun tak nak sabar dah. Bila nak belajar ni kena kena apa? Kena susun masa. Kena sabar lah. Banyak perkara yang akan begitu begini dalam kehidupan bila nak belajar. Sabar lah. Sebab apa? Sebab nak belajar ni lah. Dengan kesibukan dunia satu hal dah. Banyak perkara. Orang yang belajar-belajar tu sabar dia macam mana? Setakat belajar nak lepas fardu ain. Hak tu belajar siapa jadi tuan guru alim fardu kifayah, tanya mereka lah kepahitan mereka ketika mereka belajar. Boleh tanya mereka kepahitan ujian daripada Allah ketika mereka belajar sampai mereka alim ilmu fardu kifayah. Kita nak jadi alim fardu ain pun tinggi dah sabar dianya. Ngaji pondok jadi belajar jadinya siapa ke alim pada kau lagilah. Nak siapa tangga tu kesabaran dia macam mana. Cerita macam mana orang belajar-belajar ni pula. Oh ni siapa tanggening je habis tak lagi dah. Sabar. Akhirnya tak lagi dah. Setakat tu saja. Kemudian Allah lah, kalaulah boleh tahan sabar lagi, boleh teruskan belajar. Ada ni. Lepas daripada tu dah lah. Tapi duduk tangga ilmu ada tu, sabar dia banyak dah. Tapi naik. Setakat tu je boleh sabar. Boleh belajar setakat tu saja. Tapi kita nak belajar fardu ain pun kena sabar molek-molek. Sebab apa? Tak akan dapat barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Ada 3 pangkat, 3 kedudukan bagi orang yang sabar. Sebab pangkat tak sama belaka. Pangkat taubah tak sama. Pangkat khauf takut tak sama. Pangkat zuhud tak sama. Nanti pangkat ikhlas tak sama. Pangkat tawakul tak sama. Tak sama. Ini bicara berkaitan dengan taat hati. Nak naik satu-satu pangkat tu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.